ubat-ubatan, barangan untuk disalurkan ke satu-satu tempat. Dekat situ digunakan platform yang sama, diselitkan untuk pembelian senjata, ataupun dekat situ bila penghantaran barang-barang dibuat, di situ juga dimasukkan senjata. So ini cara-cara mereka buat. Ketiga, ada juga yang kita tengok bila mereka kontrol, ada orang-orang ni dimasukkan kepada dalam NPO di mana-mana saja. Bila mereka minta fund daripada HQ mereka, dimasukkan nama-nama orang yang dah tak ada, yang dah mati, tak wujud dan sebagainya kan. Dia kata, oh this is the people, ini lah orang-orang yang memerlukan bantuan. Minta duit, sedangkan duit tu sebenarnya tak, orang-orang yang dikatakan ni tak ada pun. Tapi by end of the day, bila dia dapat duit tersebut, dia bukan bantu orang, dia beli senjata dan sebagainya. Okay, next slide. Bila kita cakap pasal money laundering, pengubahan wang haram, apa yang tuan-tuan perlu faham senang je. Wang haram adalah bila wang itu diperoleh daripada aktiviti haram. Contoh, katalah dia buat aktiviti penipuan kan. Dia tipu orang, katalah 1 juta dia tipu orang, dia ada wang. Tapi mereka, apa yang mereka buat, mereka takkan belanjakan wang tu macam tu je kan? Kalau dia, contoh dia ada 1 juta, dia beli kereta, dia beli rumah, senang. Kita badan penguatkuasa kita boleh sita, kita boleh bekukan harta-harta ni. So dia tak boleh dengan mudah membelanjakan wang tersebut. Tapi apa yang dia buat, dia menyembunyikan wang tersebut dalam proses yang kita namakan layering dan sebagainya. So apa yang dia buat, dia akan contoh, kalau contoh yang saya boleh bagi kepada tuan-tuan secara direct ni, contoh katalah satu hari tuan-tuan ada orang datang ke office tuan-tuan, kata saya nak bagi derma sejumlah yang besar, tapi dia cakap saya ada syarat. Sebagai cakap, kalau saya bagi RM500,000, RM200,000 dan RM300,000 daripada duit tu saya minta you pulangkan balik kepada saya, tapi dengan cara you buat record, kata apa, you beli barang daripada saya. Sebenarnya in actual fact, barang-barang tu tak ada pun, dia ada dokumentasi. Dia meletakkan syarat-syarat di mana tuan-tuan perlu ikut syarat-syarat ni. Macam tu kan. Tapi bila berlaku situasi begitu, ini yang kita kata, kenapa ada syarat tersebut? Kalau betul mereka ingin menyalurkan dana, tak perlu syarat kan? Dia perlu bagi kepada you control benda tu. Next slide. So apabila kita lihat perkembangan, bila kita cakap pengubahan wang haram ni, dulu kita fokus kita kepada penjenayah saja. Tapi bila kita because akta ni daripada tahun 2001 kan, kita belajar daripada perkembangan yang berlaku. Dan kita sedar bahawa jenayah ini tidak akan berhenti selagi ada orang yang diperalatkan ataupun membenarkan diri mereka diperalatkan oleh orang-orang ini. Sebab itu dalam akta yang baru kita masukkan elemen instrumentality. Maknanya siapa-siapa ataupun apa-apa elemen apa saja yang diperalatkan ataupun digunakan untuk tujuan pembiayaan keganasan ataupun pengubahan wang haram adalah satu kesalahan. So kalau tuan-tuan nanti dalam situasi tuan-tuan digunakan, macam saya bagi contoh tadi kan, itu adalah contoh macam mana tuan-tuan boleh digunakan, ia merupakan satu kesalahan dan boleh diambil tindakan. Slide seterusnya. So kalau kita tengok dalam akta pengubahan wang haram, dia ada satu spesifik section, dia kata mana-mana kesalahan yang dibuat atau berlaku di peringkat corporate body, termasuklah definition corporate body itu termasuk NGO dan sebagainya. Dia kata orang-orang yang bertanggungjawab ke atas pengurusan corporate body ini ataupun termasuk tuan-tuan adalah boleh dituduh kerana melakukan kesalahan money laundering, kecuali syarat dia, kecuali tuan-tuan boleh buktikan bahawa tuan-tuan telah exercise due diligence, telah melakukan langkah-langkah yang munasabah untuk mencegah kesalahan tersebut daripada berlaku. Contoh, ambil contoh yang sama kan. Tadi saya kata tuan-tuan orang tu bagi RM500,000, RM300,000 tu dia kata perlu ikut cara dia kan. Tapi kalau you agree dengan dia, you membenarkan benda tu dan sebagainya, maknanya you adalah instrumentality, alat yang digunakan. So pada masa tu you boleh dituduh. Dan nanti saya sharekan kes-kes di mana pertuduhan telah dibuat oleh terhadap orang-orang, bukan sahaja penjenayah, instrumen punya alat-alat atau orang-orang yang diperalatkan juga. Next slide. Kalau boleh balik slide sebelumnya.
Cuma saya nak highlightkan ni, punishment dia ni sangat tinggi tuan-tuan. Kalau imprisonment dia, penjara adalah tidak melebihi 15 tahun. Kalau denda dia 5 kali daripada nilai harta yang terlibat ataupun 5 juta, mana-mana lebih tinggi. So if you jika sekiranya anda membenarkan diri anda diperalatkan, inilah risiko yang perlu anda tanggung lah. Basically ada kes yang tadi saya share, memang ada orang telah dituduh untuk posisi-posisi seperti tuan-tuan. Slide seterusnya. So bila kita cakap pula pasal pencegahan keganasan, tadi kalau money laundering dia bercakap pasal duit haram saja, tapi kalau terrorism financing dia tidak semestinya duit itu duit haram. Duit halal juga akan bercampur kan. Tapi yang kita risaunya ialah duit halal ni lah yang digunakan untuk aktiviti pembiayaan keganasan. Contoh, kita ada satu contoh di mana satu masa tahun, saya rasa 2 tahun lepas, bila berlakunya taufan di Filipina kan. Kalau tuan-tuan boleh ingat lagi, pada masa itu ada satu NGO yang telah dihubungi untuk menerima sejumlah dana yang besar. Tapi orang tu kata, okey, saya akan bagi dana tersebut, tapi dengan syarat sebahagian daripada wang tersebut saya tentukan siapa penerima. Dia kata macam tu. Sedangkan kalau patut you all yang arrange, you all yang disburse duit tu di sana, tapi dia kata now separuh you manage, separuh saya manage, saya bagi siapa list tu. So this is contoh-contoh macam mana boleh tuan-tuan boleh digunakan. Slide seterusnya. So dalam kanun keseksaan sendiri memang telah memberitahu ataupun meletakkan kesalahan terrorism financing ni. So maknanya ia adalah jenayah berat di bawah akta penal code kita. Slide seterusnya. Dan seperti mana kesalahan yang berkaitan dengan pengubahan wang haram, kesalahan yang berkaitan dengan pembiayaan keganasan juga secara spesifiknya dinyatakan dalam akta bahawa orang yang bertanggungjawab dalam pengurusan syarikat juga syarikat atau entiti corporate body ini juga boleh dipertanggungjawabkan terhadap apa yang berlaku. Dan sama juga untuk you menghalang diri you daripada dituduh, you kena exercise tunjukkan itulah ambil langkah muhasabah dan you tak tahu bahawa benda tu berlaku. So kalau dua syarat ini dipenuhi, barulah you boleh orang kata diberi pertimbangan untuk you tidak dituduh. So syarat ni sebenarnya susah untuk dibuat, kecuali you betul-betul buat lah. Kalau you cakap saya tak tahu, Islam kita terima lah, tidak diterima pakai lah. Sebab kita tengok selagi orang-orang ni membenarkan diri mereka diperalatkan oleh penjenayah-penjenayah, selagi itu jenayah ini tak akan selesai. Slide seterusnya. Ini adalah kes, kalau kita tengok dulu pada tahun 2005 berlaku kes bombing, pengeboman di London. Apa yang berlaku, mereka ni yang buat bombing ni 4 orang je tuan-tuan, tak ramai, 4 orang saja anak-anak muda yang kita panggil mereka ni homegrown atau self radicals. Hanya dengan 4 orang mereka bom subway, stesen kereta api dan sebagainya, menyebabkan sistem transportasi di London lumpuh seluruhnya. Next slide. Apa yang saya nak kongsikan kat sini, kalau you tengok kos untuk mereka membuat bombing ni murah je, sekitar 7,000 duit pound sterling kan. Dan kalau kita tengok funding, mereka gunakan duit legal, duit legitimate. Mereka bukan gunakan duit haram, duit gaji, duit credit card dan sebagainya. So saya kata, bila you berurusan dengan orang-orang yang sedemikian, walaupun ia melibatkan duit yang halal, you kena ada orang kata satu pertanyaan lebih satu step you kena ambil untuk soal betul ke mereka ni, kenapa ada syarat-syarat tambahan, kenapa you tu kena tanya. Apa yang berlaku, sistem transportasi di UK lumpuh, 52 orang mati dan cedera 700 orang. Tapi kalau kita tengok numbers tu dengan 7,000 untuk nyawa 52 orang kan, tak orang kata tak berbaloi lah kan. Tapi itulah, murah saja untuk mereka buat benda-benda macam ni. Tapi total loss lebih, saya rasa bilion lah kan, untuk dia orang kata memperbaiki apa sistem kerosakan tu. Next slide. Kalau kita tengok di rantau kita, orang selalu tanya, ada ke berlaku kes-kes macam ni di tempat kita? So saya sharekan kat sini. Kes ni berlaku di Singapura. Kita ambil jiran yang terdekat dengan kita kan.
apa ni, seorang individu yang merupakan Sami dan dilantik sebagai rahib lelaki telah menggunakan kedudukannya bila dia appoint sebagai chairman dan CEO hospital yang dibina oleh apa ni, pertubuhan ni. Kemudiannya apa dibuat, dia palsukan dokumen dan dia bagi orang kata loan ataupun pinjaman yang tidak diluluskan kepada kawan dia dan dia dijail 50,000. Ini contoh pengubahan wang haram. Maknanya wang tersebut dia tipu tempat dia bekerja, ditipu, diambil wang, digunakan untuk personal benefit. This is contoh pengubahan wang haram berlaku. Tak kisahlah Sami dan sebagainya. Tu saya kata bila kita portray, kita lihat secara image yang dia nak gunakan, MPO bersih kan, dia kata oh you already bersih, bagus kan, menjalankan kerja-kerja mulia. Sami ustaz ke macam mana, perlu kita lihat orang kata apa yang berlaku di sebaliknya. Jangan mudah percayalah tuan-tuan. Slide seterusnya. Ini salah satu contoh juga di mana CEO of National Kidney Foundation ni, dia tipu. You just imagine duit for kidney, orang kata untuk perubatan buah pinggang ni, sanggup dia tipu dos duit tu untuk kegunaan dia, dibayar kepada kawan dia. Dan juga kalau poin yang terakhir tu saya nak kata, bukan saja dia di penjara 15 bulan oleh mahkamah, tapi dua kawan dia ataupun kawan dia dan dua director dalam health foundation ni, dalam pertubuhan ni, foundation ni juga telah didenda oleh mahkamah sebab dia gagal melakukan orang kata tadi usaha-usaha munasabah untuk menghalang daripada benda ni berlaku. Simply mereka meluluskan transaksi tersebut. So dalam situasi yang sama, saya ingatkan sekali lagi, tuan-tuan juga boleh diambil tindakan jika sekiranya benda-benda ini berlaku. Seterusnya, ini lagi slide seterusnya. Ini contoh di mana dia buka 3 bogus foundation ataupun untuk yang dikatakan untuk kanak-kanak, untuk leukemia dan sebagainya. Dalam tempoh yang sekejap, dia kata dia nak bantu kanak-kanak yang kena kanser dan sebagainya. Dia dapat dia ambil wang daripada collection tu lebih 100,000 dan dia bayar kepada dirinya. Cara dia buat senang, dia falsify dokumen. So dapat duit, tipu buka foundation yang tipu dan sebagainya. Hari ini berlaku juga dekat negara kita. Kalau kita pergi mana-mana, simply orang akan datang bawa tabung, bawa sebagainya kan. Saya selalu fikir, kalau saya bagi duit tu, ke mana duit tu pergi kan? Itu saya selalu fikir untuk diri saya. Sebab saya sendiri pernah buat projek-projek amal, dalam tempoh 1 bulan saya boleh dapat 10,000 kan, just buat untuk Palestin dan Syria. So saya fikirkan dengan mudah kita boleh dapat duit orang, tapi macam mana duit tu di-spend, dibelanjakan, itu yang lebih penting. So start seterusnya. Juga berlaku contoh ini dekat sekolah punya fund yang melibatkan sekolah kan, di mana orang ini dituduh kerana disalahgunakan fund $148 duit yang sepatutnya digunakan untuk untuk membangunkan sekolah, tapi dia ambil cash, dikeluarkan. Kalau orang bagi donation dalam bentuk cash check, rather than dia bagi kepada pertubuhan, dia ambil cash tu. Senang dia nak buat. Seterusnya, this is slide seterusnya. This is Malaysian case yang melibatkan Malaysia. Dua yayasan ditubuhkan dengan tujuan yang kita akhirnya bila siasatan selesai, kita dapati digunakan yayasan ini ataupun company ni hanya untuk membolehkan, dia kata dia buat this advance fees fraud. Dia kata IFBG, bank guarantee yang berada di overseas, if you nakkan sebahagian daripada wang tersebut, you have to pay me some money. Dia kena bayar saya. Dia collect duit yang sangat banyak. Dalam kedua-dua kes ni, satu dijanjikan untuk bagi 200 million, satu lagi 1.5 billion. You just imagine, dia kata dia ada duit banyak tu, dia akan share dengan orang ramai, tapi you have to pay some money. This is kita panggil advance fee scam. Seterusnya, kes ni pun kes Malaysia, tapi saya tak boleh share nama dan sebagainya sebab masih dalam siasatan.
grant daripada kerajaan, grant daripada orang awam masuk ke dalam akaun syarikat, akaun yayasan jutaan ringgit, tapi by end of the day duit tu bukan pergi kepada objektif yang sepatutnya, tapi duit tu pergi kepada overseas trip. Mereka ni round satu dunia, just di sini belanjakan wang tersebut round satu dunia, pergi golf tournament, pergi personal expenses, ambil cash million of ringgit kat sini tuan-tuan. So conclusion last kali. So apa yang saya nak sampaikan, tuan-tuan, ini adalah berisiko untuk disalahgunakan, tapi apa yang penting bukan you buat ni untuk kerana you takut you diambil tindakan, tapi buatlah untuk orang kata you punya self initiative, untuk orang kata kerja mulia yang you buat di akhirnya menjadi satu orang kata end result dia juga mulia. Kita tak nak kita ini buat kerja mulia tapi end resultnya nanti duit yang kita salurkan digunakan untuk bombing, membunuh orang dan sebagainya. So saya akhiri di sini. Kalau ada soalan nanti boleh tanya. Sekian, terima kasih. Perkongsian yang sangat penting untuk sama-sama kita fikir di mana ada kemungkinan pertubuhan kita boleh disalahgunakan. Okey, sekarang penceramah kita yang ketiga daripada RUS Selangor, Encik Nur Afendi. Wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih kerana datang hari kerja kat sini. Saya ada 16 slide. Kita terus ke slide 11. Sebab dia dah cover semua. So slide 11 Okey, slide 11. Ini susulan daripada apa yang Puan Fitrah kata dan Izari katalah. Apa yang APG minta daripada kita, Asia Pacific Group. So yang ini yang review dia tahun lepas, tapi nampaknya tahun ni kita kena buat lebih baik daripada yang ini. Sehubungan dengan itu, sebenarnya kita dekat Selangor dah start nampak dah yang dia akan minta lebih lah. Tapi bila kita dah buat macam Puan Fitrah kata, dia orang dah pergi, dia orang dah settle dah dekat Selangor dengan KL masa auditor baru-baru ni. So sekarang saya risau dia datang sini. Kalau dia datang sini, kata